Kasih Cici cakap apa pula? Oh, dia kata sampai sudah. Oh, sampai Oh, sudah. bila nak start ni propaganda? Dah start lah! Gila! Hai. Kau ni. Hai, sorry. Aha, you know what it is? Hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning. Aha. Oh, tak payah dah. Salah Sebenarnya buat. kita nak cakap apa? Baju kita ditaja oleh Forever 21. Nampak? Always 21. Nampak tak? Campur 13 jadi 34 umur aku. Oh, Tapi still Forever 21. Apa-apa pun anda sedang menyaksikan propaganda suntikan gosip yang hangat, Hangat. menyengat dan kita ada banyak cerita ini. Masya, di antaranya. Masya. Di antaranya, Ya. malam ini, pukul 9 malam di Astoria, kita ada semi-final MasterChef Celebrity. Yeah, Okey, yeah. semi-final ya. Jangan Yeah. lupa tonton. Malam esok pula, pukul 9 malam juga. Di Astoria, kita ada final MasterChef Celebrity, you all. Yeay, dan tentunya kita ada sesuatu yang menarik untuk Yes. anda. Kita ada Yao Kau, Ci Hao Ho Ye, Cia Pa Boy. Kau cakap apa ni? Kau tahu tak bahasa Cina kan keluar jadi lain kat depan tu. Tu bukan bahasa Cina. Habis tu? Tu bahasa Perancis. Itu bahasa Cina. Campur. Maksud dia, Pokong Anggun Malaysia Book of Record. Nak tahukah apakah benda ni? Jom kita propa. saja. Hijau kuning, hijau kuning, you know hijau what kuning. it is. Baru-baru ini, Pokong telah melancarkan koleksi terbaru mereka sempena musim perayaan ini yang dinamakan Koleksi Bunga Melur. Jom kita tengok apa yang menarik. Cerita sikit kelainan dan keunikan keluaran baru daripada Pokong. Before that, we have previously launched Bunga Raya, Orchid, and Alamanda. Semua bunga ini ada personality dia. Orchid, you know, it's a Selangor flower. Alamanda is our Putrajaya flower. And Bunga Raya, of course, is our national flower. Why Merlot this time? It's because all three races, it's very important for their cultural and wedding ceremonies as well. If you see our 20-cent coin, the new coin, behind that they also use Merlot because they believe that it's very important for three races. Yang apa Cici pakai adalah koleksi Merlot. Bila datang ke wanita ke apa-apa, kita orang boleh datang accessories. It's something yang perhatikan kita. We love accessories. We love beautiful things on us. Memang daripada dulu lagi saya Z adalah seorang peminat gold. Although banyak perempuan no diamonds, but I love gold. I like the collection because dia soft juga, tapi at the same time dia besar. Berapa harga koleksi Merlot ni? Collection Merlot actually range from 200 to 15,000. Manja collection we have about 200 to 1,000 ringgit. Small little miniature pieces, very suitable to gift for your children. Okey, Samsul hari ini memenangi award dari Malaysia Books of Record. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini saya diiktiraf oleh The Malaysian Book of Record for being the youngest to win Best Director in Malaysian Film Festival. Kan? So syukur Alhamdulillah. Saya pun tak pernah menyangka nama saya akan terpahat di dalam Malaysian Book of Record sebagai pengarah yang paling muda pernah memenangi anugerah pengarah terbaik di festival filem yang lepas. Dengan kejayaan ini akan memberi inspirasi, akan menjadi pembakar semangat kepada pengkarya muda di luar sana. Bukan hanya dalam bidang filem, malahan dalam bidang muzik ataupun apa-apa hiburan, kan, dalam bidang kreatif lah kan. Ini satu lagi pencapaian yang saya tak sangka diiktiraf sebegitu rupa ya. Saya tak tahu sebenarnya dah 22 tahun begitu cepat waktu berlalu, saya tak perasan. InsyaAllah dengan kesihatan yang diberikan, yang dilimpahkan, saya berdoa agar saya satu hari pula nanti akan dianugerahkan sebagai pengacara paling tua yang tertua di Malaysia. Alhamdulillah, dan yang penting diterima oleh semua rakyat Malaysia dan I rasa happy, yes. Alhamdulillah. Mula-mula saya tak jangka, tapi selepas berjaya mendapat kejayaan itu dan ini, dan saya rasa wow, saya tidak mensia-siakan kerja saya sebagai seorang penyanyi dan juga entertainment dalam entertainment, dan saya rasa anda juga boleh buat. Rasanya best. Alhamdulillah ya. Mia rasa macam terkejut. Mia seronok, Mia nervous, Mia suka sangat. Waktu Mia ambil tu Mia nervous, senyum. Sebab Mia sangat happy. Mia nak berlakon lagi banyak filem, lagi banyak drama. Banyaklah Mia nak syuting. Nanti Mia boleh menang lagi. Tame. Nak menang lagi ya. Cik Pa Boy sekarang. Apa tu? Cerita sekarang. Oh, cerita. Okey,
Kasih Gegar Entertainment Media Night Yo, wow. di bawah pengelolaan Aizat Amdan. Dia telah memeriahkan suasana Media Night itu. Ya. Cikgu-cikgu, apa itu pengelolaan? Adik Nilofa, Nilola. Kau suka hati kau Betul je. lah. Lagi cun, lagi Kau cun. kena sama nanti. Betul, adik Nilofa, Nilola. Propa? Prop aja. Betul, aku call dia semalam. Jap. Ada bercerita. Aizat, hari ni agak meriah betul. So, mungkin you boleh cerita sikit apa event yang diadakan pada hari ini? Kita orang dengan media, dengan kawan-kawan, dengan fans menyambut 5th anniversary of Kasih Gegar Entertainment. Kita orang pun tak sega. Tutup-tutup dia dah 5 tahun dah. So macam kita orang rasa macam nak celebrate bagi give back to the media, the fans, everyone. Event hari ini memang cool gila sebab orang semua sporting. You perform hari ni? Aming perform ini. Semua lagu ciptaan Aming. Konsep dia macam lebih ke arah macam kehijauan, macam kita semula kan? Dari mana datangnya idea tu? Sebab kita dapat tempat Earth Food ni, satu restoran yang unik because dia masak makanan organik. Daripada dulu pun, masa second album saya pun kita gunakan macam kita semula punya rangka untuk album kan. So memang tak tahu lah. Kita memang suka apa benda-benda green tea ni. Konsep dia sebenarnya DIY, do it yourself. Maknanya semua benda yang datang kat sini macam okay, buat konsep gambar macam mana, apa yang korang pakai kan semua kan. So macam kita just want have fun with the media and supaya media dapat have fun dengan kita. So itu je lah kot. Perkembangan terbaru KGE ataupun Aizat sendiri? Macam saya, songwriting lah. Saya memang, saya rasa saya parat dalam studio. Mungkin saya akan grow jambang yang besar. Atau tak tahu lah. Saya akan banyak berkarya lah insyaAllah. Dengan Go Gorilla juga. Dengan Amir. Dengan kita akan spend most of our time inside the studio to produce more stuff. Jom mari keyakinan you untuk pergi Aizat dengan Go Gorilla. Go Gorilla ni memang a band involving a couple of friends with having no plans. Kita tak ada plan apa-apa pun. So sebenarnya Go Gorilla ni is just a place for all the musicians yang ada kat sana, including saya sendiri, untuk masuk and then just buat apa kita nak lah. Saya rasa Go Gorilla ada potensi yang cukup luas lah. Sebab Go Gorilla dia tak ada ketua, dia tak ada leader. Go Gorilla sendiri Amir yakin sebab semua orang kat dalam Go Gorilla ni dia semua bagi sumbangan dan masing-masing bagi idea yang bernas dan menjadi satu muzik yang lain dari yang lain kat Malaysia ni. Okay, go. Cinta aku dan aku. Macam Snow White bagi tikus. Okey, Tak baik. dia bukan apa. Masa nyanyi saya sebab kalau masa nyanyi lagu yang betul-betul kan, kita kena bayar royalty. Kita kena bayar, so kita tak mampu. Dia tukar sikit jadi Snow White, panggil tikus. Dan cerita pasal Alia ni tentunya kita akan bersama dengan Ali daripada Murai dekat Mai. Tentunya kita akan menyaksikan adakah Alia stylista ataupun jom kita propa nyanyi. Hari ini sangat seronok sekali, sangat menarik kerana saya akan bertemu dengan Rihanna Malaysia iaitu Alia. Dalam ni, di dalam bilik Hotel Intercontinental Kuala Lumpur, Malaysia, Alia sedang bersiap untuk satu sesi fotografi. Jom kita tengok sama ada penampilan Alia stylista atau penampilan Alia hari ini, baju ni cantik ni, sendat ni. Dari mana Alia? Ini salah satu koleksi Alia, tapi Alia pakai untuk event yang macam photoshoot yang simple-simple je lah. Fashion macam mana yang Alia suka? Alia seorang yang bukan statik pada satu fashion. Alia berubah-ubah dengan apa yang Alia minat, dengan keadaan semasa. Macam sekarang Alia berubah daripada satu single Alia ke satu single. Tadi Alia cakap Alia tak benarkan saya buat investigation dengan pakaian-pakaian Alia yang mungkin stylista atau tapi saya juga berdegil jugalah Alia nak buat juga, nak tengok juga, pilih juga. Boleh tak kita pilih bersama Alia? Boleh, tapi janganlah banyak komen. Ini adalah antara koleksi casual Alia yang mungkin engkau pakai untuk photoshoot ataupun bersia-sia. Betul, sometimes Alia pakai untuk launch event lah. Tak, Alia pilih satu yang Alia rasa stylista, satu yang you rasa Saya suka ni. Saya rasa sangat confidence bila pakai ni. Kenapa? Sebab I rasa macam cantik lah. Ada setengah orang pakai cantik, tapi macam I kena matchkan dengan a few skirt yang sesuai ke apa ke kan. Bagi saya yang ini mungkin bukan sahaja warnanya yang terang menerang, tapi saya rasa cut dia kurang sesuai. Sangat stylista kerana mungkin dia punya sign dia kalau angin bertiup dia akan terbang-terbang kan Alia. Dan saya juga suka dia punya print dia, just perfect for Alia. Ini pula koleksi kasut tumit tinggi Alia. Banyak sekali Alia. Ni yang selalu Alia pakai lah. Selalunya berapa inci Alia akan pakai?
inch. Setahu saya, kasut ni Alia tak pernah pakai lagi dalam mana-mana majlis. Belum lagi, masih baru. Alia pun tak tahu bila. Cuma kena cari baju yang sesuai lah kot. Sebab kalau salah pakai pun, awak mesti kejar saya. Kasut-kasut macam ni sesuai untuk majlis fashion ataupun yang ada red carpet. So orang boleh nampak you daripada atas ke bawah. Kalau you hanya untuk show saja, mungkin kesan dia tu kurang sikit. Bagi saya yang kasut ini memang stylista, yang ini juga stylista. Tapi yang ini Alia, tiba-tiba tersesat kasut pergi ke kutub utara ni. Masuk ke Genting, habis Canberra nak pakai lah. Just untuk rasa comfortable je. Kalau you pakai ni, saya rasa memang oops sangat. Di dalam almari ajaib ni lah Alia menyimpan koleksi ketua ataupun gaun-gaun malam ni. Tunjukkan Alia. Jangan komen ini suku daripada koleksi Alia. Memang kena pakai macam mata lah Alia. Sebab terang sangat. Yang ni daripada Hatta Dolmat. Salah satu yang Alia suka. Ini daripada Rizman Ruzaini. Dari Rizman Ruzaini juga. Cantik lah, I suka, simple. Personally memang I suka dia punya design bawah ni, kan nampak you very feminine. Tetapi tiba-tiba Alia ada bow pula. Maaf Hatta Dolmat, ini sangat-sangat Hatta Dolmat. I suka dia punya detailing dia. Rizman Ruzaini yang memahami minat Alia yang suka bling-bling kan. Dan ingatkan tak komen. Tutuplah Amira ni. Penampilan you hari ni sangat stylista. As a singer, pengetahuan untuk fashion tu kurang. Tapi untuk mencuba tu ada. Selagi kita macam berfikiran terbuka, mencuba dan berani terima apa pun komen daripada orang, benda tu kita anggap satu benda yang positif. Benda tu improvekan kita punya penampilan dari semasa ke semasa. Kita post ni sebab kita nak bagi nampak sikit baju Forever 21. Ya, kejap lagi kita ada cerita tentang seorang artis yang menggooglekan anak dia 2 orang kembau. Googlekan anak? Google pun boleh cari anak kat mana. Kembali selepas ini. Propaganza. Post. Kalau nak buat cerita pun janganlah buat sampai topik terlampau sensitif sangat. Tapi ada aku kisah, who cares? Dia akan carutkan saya balik kat Twitter. Oh sorry, exercise lah. Nak tunjuk Forever 21 baju dia selesa. Boleh bawa pergi gym. Ni nak cerita pasal filem baru Suhan Movies. Tajuk filmnya Ballistic. Tak ada kaitan dengan gimnastik atau ballerina. Tetapi dengar cerita filem ni kolaborasi antara produksi Hong Kong dan juga Malaysia katanya. Dan dengar cerita juga, nasi apa lagi? Tepi lagi. Suka kau. Ni dengar cerita director dia pun orang Hong Kong. Kelas banyak bajet Suhan tak panggil-panggil pun I dengan Reza. Kita boleh berlakon lah, propa je. Kan tengok. Forever 21. Lagi. Propa. Roshamno, cerita sikit tentang filem terbaru Ballistic. Kenapa memilih nama Ballistic dan apa makna Ballistic sebenarnya? Saya memilih Ballistic kerana satu filem aksi. Bagi saya, filem aksi yang paling kena dengan penampilan saya, dengan umur saya hari ini. Sebab tu saya memilih Ballistic. Makna Ballistic adalah sebenarnya kelajuan peluru. Kalau orang pemikiran dia jadi tak menentu juga, itu dia dikatakan Ballistic juga kan. Cerita secara ringkas tentang filem Ballistic. Filem ini kebanyakan aksi dan dramatik. Saya boleh katakan ini cerita ada kelainan dari filem lain lah. Saya memegang watak Nizam sebagai seorang pegawai inspektor polis. Filem Ballistic ini menceritakan tentang penggunaan upahan di mana dilakonkan oleh Saga iaitu Abang Roshamno sendiri. Semua orang tak pernah menonton saya memegang watak polis. Kalau jahat biasa, anak derhaka tu biasa, anak baik pun ada, Romeo pun ada, playboy pun ada. Saya suka semua yang lain-lain. Saya memegang watak sebagai Salina, isteri kepada Nizam. Sebelum tu saya berkahwin dengan Roshamno. Selepas 6 tahun kita orang berpisah dan saya berkahwin dengan Nizam, dan di situ ada beberapa konflik lah antara kami bertiga. Saya nak filem ni boleh mengangkat kembali nama saya seperti saya berlakon filem cinta dulu. Impian saya untuk menerja masuk ke pasaran orang bukan Melayu. Saya berharap dengan gabungan di antara nama-nama besar dalam kalangan orang Melayu dan juga nama-nama besar dalam kalangan orang Cina, menarik dua kelompok golongan ini untuk menonton filem ini. Jangan lupa saksikan filem Ballistic tahun depan. Ya, kita nak menunjukkan bahawa baju Forever 21 ni kita boleh buat apa saja. Jual burger pun boleh. Kejap. Tengok, memang konsep kita memang suka langgar kamera. Kita memang konsep itu sebab kita akan jadi nombor 1 lepas ni. Siap. Okey, cerita pasal burger, kita nak beritahu anda tentang sebuah kumpulan A to Z ni. Ite Gembo. Salah seorang kumpulannya, Jeff A to Z sudah pun meniaga burger. Burger? Toke burger mana tadi? Toke burger. Habis. Cepat. Kubis habis. Berapa? Kubis habis?
kita kubis ke kudis. Kita propa dulu. Nak beli kubis ke kudis? Oi, toke. Oi, propa oi. Mungkin orang tak ingat siapa jejaka di sebelah saya ni. Inilah Jeff daripada kumpulan A to Z. So Jeff, apa kabarnya A to Z sekarang? Alhamdulillah semua sihat-sihat belaka. Actually saya dengan Lan ada buat satu compilation lagu-lagu yang I compose, dia tulis, and 2 lagu baru lah. A to Z punya album lepas raya. Kita orang masing-masing pun busy, semua dah ada komitmen lain kan. Ada anak bini, kerja kan. Katanya you ada bisnes sendiri. Maybe you boleh cerita sikit, boleh share sikit kat penonton. Bisnes apa yang you buat ni? Menyanyi tu dah memang jadi darah daging. Bisnes pun sebenarnya dah jadi darah daging. I meniaga start daripada I rasa darjah 1. Memang daripada kecil I minat meniaga. So kalau you tengok kat belakang ni, KL Burger Bakar yo. This is kita punya HQ lah. So dah ada dekat 10 cawangan. I punya tempat di Lembah Keramat AU5D. Kalau yang tak tahu tu, dia dekat dengan area Giant Taman Permata. Apa you berani ambil risiko nak buka bisnes burger bakar ni pula, Jeff? Nyanyi pun boleh buat duit. Niaga pun memang boleh buat duit kalau you betul-betul disiplin, put your effort into it. Nak kaya sangat tu tak adalah. Lagipun burger ni lah malam, siang I ada kerja. Saja kan? Mana ada saja, betul lah burger itik. Okay, cerita apa lepas ni? Kita ada artis ni kepala besar. Kepala tak. Oi. No, kau kenapa? Aku cover kepala lutut. Bukan kepala lutut lah, kepala besar. Tak, besar kepala. Besar kepala. Kita akan tahu kejap lagi. Besar kepala bukan kepala besar. Kita propa kejap je lagi. Cover lutut. Salah buat lah. I kena belanja dia minum dekat club dulu, baru I dapat last payment I. Sejuk-sejuk vitamin C tiap bulan, saya pun tidak berani. Jadi Zara gang kabut lah. Lepas tu tiba-tiba Zara lah kena. Dream Girls. Ya, kita masih lagi bersama dengan Propaganza. Yes. Saya pun masih lagi dengan Propaganza. Masya pun masih lagi Propaganza. Anda pun kat rumah pun masih juga dengan Propaganza. Okey, kita pasal 3 diva. Itu Dream Girls. Itu siapa? Azwan Ali, Ifarazia, Roslan Shah. Itu bukan Dream Girl. Bukan Itu Nightmare Girl. Okey, cerita je pasal apa ni Azwan Ali ni? Kenapa ni? Diorang kononnya 3 ekor ni bergaduh. 3 orang. Diorang bukan binatang, Masya. Kau dah kenapa? Tak, aku terbayang-bayang yang Azwan Ali bawa hari tu. Oh, itu apa ni? Dia punya Lucky Charm. Oh, Lucky Charm. Okey, ceritanya apa ceritanya? Diorang bergaduh tapi dah berbaik balik katanya. Lepas tu dengan cerita mak ayam kita Azwan Ali tu. Itu ekor. Pergi umrah. Mak ayam kita Azwan Ali pergi umrah bukan lari daripada kawan-kawan dia tapi lari daripada family. Dah kenapa Abang Wan? Kita abang dia abang sangat. Kita propa sekarang. Kalau kita kena hari ni memang tak kita apa. kena. Sekarang ini saya bersama dengan 2 orang artis yang boleh dikatakan kontroversi. Benarkah sekarang ini Kak Ifa sebenarnya sudah berbaik semula dengan Azwan Ali? Yelah, kalau dah orang tu datang jumpa saya, kan saya pernah cakap dekat Propaganza kan, kalau dia nak minta maaf sebelum ni pakai Propaganza, itu bukan caranya. Yang betul caranya, dia sendiri datang jumpa saya, muka ke muka, 4 mata bertemu, mulut ke mulut, baru saya boleh maafkan dia. Maka dengan hari itu, dalam sejarah, dia datang berjumpa dengan saya, itu pun dengan atas pertolongan Roslan Shah. Dia datang jumpa saya, minta maaf secara terbuka di depan wartawan-wartawan yang lain. Tapi saya masih muskil kat sini, Ajib. Adakah benda itu plastik atau realiti? Telinga aku ni, kau tahu tak, telinga aku ni dah berkarat tahu dengar apa juga yang korang kutuk kan. Tapi ada aku kisah, bukan cerita berbaik dengan Ifaraziah ni, saya dah tak mau komen. Biar Ifaraziah nak cakap apa juga, itu Ifaraziah punya pasal. Ini Azwan Ali double A punya pasal. Kau ingat kau Ifaraziah, kau boleh cakap apa saja pasal Azwan Ali. So do I. Sekurang-kurangnya, we already talk to each other. Benarkah awak adalah orang yang telah memujuk Ifaraziah dan juga Azwan Ali untuk bersatu semula? Semasa itu adalah rakaman Hari Raya. Saya terbabit dengan Ifaraziah dan juga Azwan Ali. Azwan pun jumpa saya di baik dengan Ifaraziah. So kita pun teruskan niat dia tu, dan kita sebagai seorang Islam tengok dia keikhlasan tu. Saya bawa Azwan tu berjumpa dengan Ifaraziah. Kecoh-kecoh, tapi alhamdulillah mereka bergembira, berketawa. Walaupun saya tak boleh paksa orang untuk baikkan, tapi saya sedaya upaya. Dia dengan niat, dengan ikhlas dia nak berkawan dengan Ifaraziah.
Razia. Roslan Shah memang beria-ia nakkan dua nama ni, Azwan Ali dan Ifah Raziah, dua ekor ni berbaik-baik semula. Bilakah drama kisah ini akan berakhir sebenarnya, Kak Ifah? Selagi hidup dia tak akan berakhir kot. Maybe Azwan Ali minta maaf sekarang sebelum nak berpuasa ni, sebelum nak raya. Nanti tengoklah waktu nanti dia nak buat open house, dia akan carutkan saya balik kat Twitter. Dengar cerita tahun ini, Azwan Ali sekali lagi akan terbang menunaikan umrah. InsyaAllah. Aku propa-propa. Aku dah pergi umrah, Haji. Bukan nak menunjuk, bukan apa, suka hati kau lah. Kalau kau kata aku cakap besar pun, kau punya pasal lah. Yang penting aku pergi dah 3 kali Ramadan. Jadi soalan kau tadi, insyaAllah ya, 8 Ogos doakan. Itu antara saya dengan Tuhan. Udah-udahlah tu nak bercakap buruk pasal umrah saya. Saya puas dihina kerana umrah. Rupanya inilah hikmahnya. Rupanya setiap kali Allah jemput saya. Alhamdulillah. Ada pula sumber mendakwa Azwan Ali pergi umrah ni semata-mata ingin melarikan diri daripada berjumpa adik-beradik lah. Hello adik-beradik, tak adik-beradik. Kau buka segala internet ni, aku dah buat pengakuan eksklusif. Azwan Ali anggap adik-beradik tak wujud. Aku hidup sekarang hanya ada Allah SWT. Kau siapa? Perlukah aku melutut kat kau? Itu dia. Minggu depan saya akan cukur janggut saya sebab sama macam Azwan Ali. Okey. Kita nak cerita pasal Rosita Cik Wan ni dikabarkan telah dilihat di sebuah restoran. Keluar daripada restoran tersebut berpimpinan tangan bersama dengan seorang baby fish. Siapakah baby fish itu? Adakah Justin Bieber? Tidak mungkin. Kita tengok je. Bukan. Baby tua. Okey, dan seorang lagi ni cerita pasal artis yang dikabarkan telah diminta oleh seorang penerbit. Penerbit ni minta benda yang pelik-pelik, jelek-jelek bila nak minta payment. Kau dah kenapa minta yang pelik-pelik? Apa yang pelik-pelik tu? Jom kita propa sekarang. Cik Wan, perkembangan terbaru you sekarang. I tengah syuting drama untuk Astro. Aku janda belum kaya. Watak I cuba nak bunuh husband I sebab I nak kaya. Kisah percintaan Rosita Cik Wan sekarang macam mana? Tak ada bercinta dengan siapa-siapa pun. Betul ke ada orang nampak you berpegang tangan dengan Bigo bersama-sama dengan dia di sebuah restoran? Tak betul sama sekali. Agaknya macam mana boleh timbul kontroversi sebegini? I pun tak tahulah. Habis satu gosip, timbul lagi satu kontroversi kan. Sebelum ni dengan suami orang, ni dengan duda orang pula. You sering dikaitkan dengan kebanyakan orang-orang muda macam tak bersesuaian. Okeylah, daripada orang kaitkan I dengan lelaki orang, nanti kena kejar mini dia pula kan. I tak tahu kenapa. Ada juga orang kaitkan I dengan VIP, dengan lelaki-lelaki tua, bukan saja lelaki muda. Banyak kategori lelaki lah yang pernah dikaitkan dengan I. Kebanyakan artis yang sanggup mempertaruhkan maruah mereka sendiri untuk mendapat banyak job yang di-offer oleh penerbit dan juga pengarah sebagainya. So, Rosita pernah ditawarkan sebegitu kan? Mungkin yang boleh cerita sikit pengalaman. Saya bukan pernah ditawarkan. Saya dah habis syuting filem. Bila saya minta payment saya, penerbit kata I kena belanja dia minum dekat club dulu baru I dapat last payment I cakap no, I bukan macam tu kan. Biar I tak dapat duit I, tapi I ada maruah. I cakap until now lah I tak dapat lagi balance 50% buat filem tu. I tak miskin pun kalau I tak dapat duit tu dan I tak buat benda tu. Pada I semua ni rezeki Tuhan bagi. So you buat cara yang betul lah kan. Kenapa you perlu nak buat cara yang tak elok? Dia cuba hubungi tak penerbit tersebut? Cuba. Tak ada dah. Missing action. Pesanan Rosita Cik Wan kepada artis baru di luar sana yang mungkin bakal terkena jerat sebegini. Kena berhati-hati. Banyak offer yang macam tu tapi you pilih jalan mana yang you nak lah. Kalau Tuhan kata rezeki you tak payah buat macam tu pun tetap ada rezeki you. Itu dia kata. Kita setuju sangat daripada kena kejar bini orang. Lagi baik kita go for baby fish. Ni sebuah lagu untuk semua. Rasa suasana riang gembira. Bercinta dengan Eji Koko. Siapa itu? Cucu vitamin C. Siapa lagi? Kalau bukan Adira. Kita propa sudah. Nanti kena sabar. Rasa. Adira, perkembangan terbaru Adira. Saya baru saja menyiapkan saya punya single pertama and then ada juga lagu OST yang digunakan untuk filem Dewi Cinta nanti akan datang. Kalau ada rezeki tahun ini mungkin menyiapkan saya punya album. Coming this Friday, minggu ni ada keluar saya punya daily movie Astrosis. Jadi jangan lupa tengok. Itu saya punya first. Macam pengalaman berlakon? Saya tidak tahu macam mana mau cakap. Ada happy, ada macam nervous, ada macam takut, ada macam-macam lah. Tapi itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat menarik dalam hidup saya lah. Apa watak yang you lakonkan? Bangkit. Apa bangkit? Adakah sebab you pernah digosipkan tentang hal itu? I don't know why. Bukan itu sebab saya kena ambil berlakon. Mungkin sebab saya rambut pendek. Maybe
Kita tidak tahu. Rezeki kita tidak payah tolak. Dulu you pernah digosipkan dengan seorang pengkit yang kononnya you ni suka kat pengkit dan sebagainya. Tapi itu berlalu dengan begitu sahaja. Sebab kononnya sekarang you bercinta dengan AG Koko. Mungkin Adira ada explanation? Pas is pas. Saya memang berkawan dengan AG Koko, ya. Ada pula dakwaan yang kononnya lah mengatakan Adira cocok vitamin C lah setiap bulan. Adakah benar dakwaan tersebut? Ya Allah, apa? Cucuk vitamin C tiap bulan. Saya pun tidak berani dengan jarum-jarum sebenarnya. This is my original skin. Saya motu penjagaan kulit, apa yang patut buat saya buat. I don't take any injection. Mungkin Adira boleh kongsi sedikit dengan penonton tentang penjagaan kulit Adira. Bila saya rasa saya punya kulit macam tidak elok, saya akan pergi facial. I don't take any veggie. So saya ganti dengan buah-buahan. Saya suka avocado dengan honeydew. Kepada semua yang masih setia menyokong saya dari AF sampai sekarang, thank you so much. Keep on supporting me. Thank you. Mwah. Okey, tadi Masya ada cerita pasal artis besar kepala. Bukan kepala besar. Besar kepala. Ni cerita pasal Izara Aisyah dikatakan sudah pun besar kepala. Baru besar. Jadi kepala besar ke besar kepala? Besar kepala. Kau jangan confusekan aku Masya, please. Dikatakan baru jadi duta Cosri Purple Collection, dah jadi besar kepalanya. Alah, baru warna purple. Macam kita Private 21 banyak colour code. Hijau kuning. Hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning. Jom kita propa purple sekarang. Aha. Izara Aisyah selaku duta Cosri Purple Label. Ini semua baju ready to made. Yang ni bukan baju yang kita tempah. Jadi memang bergedabas lah baju dia. Baju dia semua affordable. Zara memang suka yang baju Zara pakai ni, especially sebab baju ni dia macam unik sikit. Ada gosip-gosip dan cerita-cerita panas mengenai you. Katanya Izara tidak disiplin, tidak profesional, besar kepala. Apa yang boleh you katakan? Sebenarnya salah faham. Bukan Izara selalu lambat. Every day selalu lambat. Dia tak boleh salahkan 100% kepada artis. Ada pihak-pihak tertentu juga yang bagi info salah. Izara sentiasa memberi alasan. Yang sama katanya tak jumpa jalan jam lah. Kalau Izara tak tahu jalan, Izara akan keluar pada rumah lebih awal. Selalunya kalau betul-betul tak tahu jalan, hal sesat lah apa benda, Izara akan tunggu kat satu tempat, orang tu yang akan ambil Izara. Dia suruh Izara tunggu situ. Izara sampai tepat pada masanya kat tempat yang dia suruh tunggu tu, dia yang datang ambil Izara lah. Itu je lah yang selalunya. Kalau lah Izara lambat sikit ke, kalau Izara buat salah, Izara akan minta maaf on the spot. Sampailah orang tu cakap, tak apa Izara, it's okay, saya maafkan. Izara dah minta maaf awal-awal lagi dekat wartawan ni sebab Izara datang lambat masa photoshoot tu because of salah faham and all. Dia pun cakap okay. Tiba-tiba dah keluar cerita Izara. Patutnya Izara punya photoshoot tu belah petang pukul 2, tapi ditukar masa, tukar jadi pagi last minute. Jadi Izara gang kabut lah. Lepas tu tiba-tiba Izara lah kena. Izara minta maaf kepada semua pihak. Lepas ni Izara akan confirm betul-betul macam mana dia orang nak suruh Izara sampai sana pukul berapa, apa benda semua. Izara tak akan datang lambat lagi dah. Ni semua salah faham dan media semua terkejut lah dengan apa Izara buat perangai macam ni. Lain kali kena tanya dulu, kena tanya semua orang dulu, barulah keluarkan statement. Allah. Iya, iyalah. Ya, aku mau tanya, tadi kan kamu bilang apa, besar kepala ya? Ya, kepalanya besar. Ya, aku lihat muka Izara tuh memang besar ya. Itu bukan kepala yang besar, bukan besar, itu jendul. Oh, jendul ya. Om, minta maaf minta ya Izara. maaf ya. Lagi Kadang-kadang mata kita rabun yang gitu. matanya rabun, mulutku lanceng ya. Cerita apa ini? Cerita itu ya, perempuan cantik ya. Dua orang. Dua orang. Iya, aku lagi iyalah. selalu salah bual ya. Ya, kamu mulut mau kena tamper gitu ya. Iya, tamper. Siapakah itu ya? Ini Lova sama itu Anzalna. Oh, yang kamu bilang pengelolaan itu ya? Iya, kakaknya si Lola. Oh, kakaknya si Lola. Ini Lova. Kenapa lagi ini? Kan udah tadi selesai. Kita Frova. Oh, Frova aja ya. Iya, iyalah. Ya, aku mau balik Jawa dulu ya. Iya, jangan lupa tutup. Hari tu kita terlepas nak interview kan dengan rushing terus gerak aja daripada PC tu kan. So kita nak tahu macam mana penerimaan you telah selesainya PC tu.
Alhamdulillah, rasa syukur sangat lapang dah dia ni rasa sebab benda dah selesai kan. Alhamdulillah, benda tu selesai dengan cara yang baik. Masa you baca perjanjian tu seperti you dipaksa. Benda tu pun last minute, diorang sama-sama baca. Tapi macam Azana datang sana pun memang untuk minta maaf. Ikhlas daripada hati. Diorang suruh baca skrip tu, kira jadi kelang kabut sikit lah. Sebab macam last minute diorang tiba-tiba suruh Azana baca kan. Kenapa you dengan Niloufar seperti tak bersalam? Bila kita minta maaf, apa-apalah kita akan bersalam. Tapi bila sebelah pihak tak bersetuju dan nak cakap apa kan, so tak apalah, asalkan Zana pun memang ikhlas minta maaf. So it's up to her lah nak salam ke tak nak, itu hak dia. Tapi Zana tak nak komen banyak lah kan, benda dah berakhir pun. Cantik tak rambut aku? Tak berapa, Jap. Jap, kenapa okey rambut aku? No saliva. No, ini lagi elok dari krim, dari wax. Ini secara tidak jelas, secara indirectly, ini you nak ludah I sebenarnya. Okay, please. Okay, please. kejap. Tak ludah lah, jilat je. No, no dog allowed. Okay? Sekarang ni kita ada satu cerita tertentukan masa yang paling tinggi di Malaysia. Wow, dari negara Malaysia. From Malaysia. Kejap lagi kita bersama dengan seorang Miss Malaysia yang pandai masak tapi sudah terkeluar. Oh, kenapakah? Kita akan kembali selepas ini. Alright. Host Forever 21. Yes. Apa itu? Ingat cerita macam ini, kita panjangkan rambut sikit dulu. Nak lupakan didik balik benda yang buruk, kita lupakanlah. Yang ni cuma ada 2 orang, ada 3 orang nak rasa. Sorry chef, roti terhabis. Kalau makan macam ni, you akan rasa pancake dengan buah-buahan sahaja. Tak ada elemen yang sweet dalam tu, selain daripada natural sweet daripada fruit tu kan. Tapi apa pun bagi saya, it's tea time. Tanah, okay? Yang ni saya suka, memang walaupun ada benda yang tak ada di situ, tetapi masih menggambarkan keaslian dia. Tanya. Terima kasih chef. Ya, itulah sedutan Celebrity MasterChef ataupun MasterChef Celebrity yang mana Miss Malaysia kita. Hai kakak. Tinggi penuh. Yang mana telah pun tersingkir pada minggu lepas ya. Yang lalu, episod yang lalu, yang mana masakan yang telah pun dimasak atau dibuat, direka oleh Tanuja tidak berapa merangsang dan meyakinkan judge atau juri yang ada. Jadi soalannya Masya. Soalannya, kita semua tahu Kak Tanuja memang the cantik you are. Tak ada ke siapa yang nak ngorak dekat MasterChef tu? Anga ke? Kita tahu Anga tu memang gatal. Anga semua orang nak ngorak, aku boleh nak ngorak. Tak adalah, semua orang beria-ria je nak pasangkan Tanuja dengan Anga kan. Tapi sebenarnya Tanuja on set tu memang mereka semua macam abang dengan kakak-kakak sendiri. Kalau you tahu on set, mereka semua panggil Tanuja baby girl. Macam betul-betul macam ini menunjukkan adik. Menunjukkan Tanuja muda. Berapa umur Tanuja sekarang? Dah 26. Mudanya. Aku rasa tua sangat. Kakak-kakak tapi sebenarnya kita yang tua. Kan kita bagi dekat kita yang tua. Soalan seterusnya. Ya, tentunya kita nak tahu dalam banyak-banyak cabaran yang telah pun Tanuja terima, mana yang paling you rasa paling best, paling suka sekali untuk buat? Oh, kalau nak pilih tu memang susah. Tanuja tak tahu mana nak pilih. Tapi dengan yang paling best tu memang masak dengan kawan-kawan. Okay. Tanuja memang suka outdoor challenge dia. Walaupun you tengok kita masak untuk diri sendiri dalam dapur challenges individual, kita semua memang tolong sesama sendiri. So memang time dalam MasterChef tu memang best lah. Okey, apa pendapat Tanuja? Selalu orang cakap perempuan cantik ni nampak je cantik tapi tak hati masak. Tapi Tanuja telah membuktikan bahawa perempuan cantik juga mampu masak. Apa pendapat Tanuja? Yes, betul tu. Semua orang ingat memang beauty queen ni kalau masuk dapur memang kekok ke, tak tahu masak ke. Aku masak lagi lah tangan cara mak. Atau berdrama-drama ke, tapi tak ada. Kalau you tengok dalam dapur tu Suwinsi dengan Tanuja yang beauty queen. So memang kita tak sangka pun kita akan tahan sampai begitu lama, tapi kita cuba dan buat yang terbaik. So memang bersyukurlah sampai ke tahap yang mana kita ada. Betul. Dan Masya, ada soalan lagi Masya? Saya tanya. Kakak lagi. Adik. Feeling muda. Sekejap. Ni, ada kembar kan? Ada. Tak pernah. Nah, ni eksklusif ni soalan kita buat sendiri. Sekejap. Tak pernah ke macam tiba-tiba malam nak pergi MasterChef suruh kembar? Tak pernah. Tak boleh sebab dia banker, dia full time kerja. Tapi dia memang ada buat shoot dengan modeling. Bank mana tu? Nak tanya tak boleh tanya. Tak boleh.
Tak boleh. Tapi dia memang ada kembar dan memang kalau pergi luar tu dia memang selalu semua orang ingat dia Tanuja. Dulu masa menang Miss Malaysia tu semua orang, oh hai Adika, bukan saya. Itu adik saya tau. Terus dia kata, kembar saya. Baru orang percaya. Kalau dua-dua masuk Miss Malaysia macam mana tu? Malaysia pun tak tahu mana satu nak pilih. Okay ni macam kita tahu Azwan Ali is very loud. Very Dia put very colourful. So you ada problem tak bekerja sama dengan Azwan Ali dalam Tak MasterChef? adalah. Abang Wan tu, Abang Wan, you know I love you. Abang Wan tu memang for me, kalau you tanya I think he's misunderstood predominantly. Sebab dia memang macam tu. Itu Abang Azwan Ali. You either hate him or you love him. Yes, you true, know? very true. It's macam mana you nak accept orang. Itu je. Okey, dan tentunya Masya ada lagi? Soalan lagi. Ada banyak soalan biasa. Bukan pasal kembar. Bukan pasal kembar pula. Okey, kita semua tahu Miss Malaysia selalunya very you know, proper, very the girl. Very devout. Tapi dekat sana very sempoi sangat. Tanuja memang macam tu. Tanuja macam ni lah Tanuja. You know, you tengok tak nak Tanuja. berpura-pura lah Tak ada. No, diri sebenar. This is diri sebenar I. Memang I'm loud, boisterous. Macam rambut I juga besar. I'm very loud. Ini bermakna salah satu tip untuk jadi Miss Malaysia, jadi diri sendiri. Betul. Okay, dan ucapan untuk semua peminat-peminat Tanuja. Okey, Tanuja nak ucapkan beribu-ribuan terima kasih kepada semua peminat Tanuja. Memang Tanuja sangat-sangat bersyukur and very touched dengan semua sokongan anda dan berharap anda semua akan terus sokong Tanuja. Alright, dan tentu kita akan kembali selepas ni sebab Tanuja nak masak untuk kita. Sorry, kita kembali selepas ini. Propaganda. Bukan kebiasaan pembaca berita mempunyai rambut yang betul-betul pendek ataupun membotakkan rambut kan. Benda ni rasanya agak sensitif. Kita kena melakat. Jangan. Tangan kau sejuk. Tangan kau sejuk. Producer suruh melakat macam kembar siam. Okey, kembar siam. Kung lao, mình em mahal em ngau, apa propaganda tu? siam. Okey, faham. Dia maksudkan tadi, ini satu lagi kes kepala. Ya, kepala yang mana pula? Kali ni bukan kepala besar atau besar kepala, tapi botak kepala, licin. Lah, jadi ikit M juga ke? Bosak pun boleh. Botakkan kepala sebab ada masalah ketombe. Kelimomo. Kelimomo bukan? No. Katanya tanda sokongan dia kepada pesakit-pesakit boleh. Lepas tu Ellie kata kita jangan tuduh kita orang. Dia Ellie yang Arifin. tulis. Dia kata adakah dia berhijrah sebab nak cover line. Tu Ellie suruh tanya. Kita propas sekarang. Melekat ke Basiam. Kelimomo. Mana ada? Apa tu? Tu uban. Rasa ribat. Macam mana kesihatan sekarang? Akak buat fisioterapi juga, habis tu training sendiri, berenang guna tangan. Semua tu penting lah pasal kita duduk kursi roda kan. So kita kena selalu buat latihan, exercise, banyak stretching, much better now lah. You support pesakit-pesakit kanser yang ada sekarang di Malaysia ni kan, sehingga you sanggup membotakkan kepala you sendiri. So mungkin ramai tertanya-tanya kenapa, apa tujuan you membotakkan kepala? Sebenarnya memang dari dulu lagi akak memang selalu tolong pesakit-pesakit kanser tapi secara individu. Sekarang ni diorang ada kempen, jadi akak nak cuba tolong dengan cara akak sendiri. Target akak ialah untuk membantu terutamanya pesakit-pesakit yang tak mampu. Orang kata tak elok perempuan botak kepala seperti menyamakan dengan lelaki. Bagi you sendiri macam mana? Bagi saya itu individu. Saya seorang Islam dan saya sebelum membuat semua ni memang buat research. Saya tak botakkan kepala, saya cuma potong pendek. Macam askar lah kiranya. Lepas saja saya potong rambut saya pendek tu, saya terus pakai scarf. Masa dah potong tu, alhamdulillah terbuka pintu hati lah nak buat image yang baru. Selepas saya potong rambut tu, memang saya tak buka rambut langsung. Kiranya sekarang ni you kira dah berhijrah lah. Berhijrah, tapi cara minima dulu dengan memakai scarf, topi ataupun turban. Gosip mengatakan you digantung kerja tu memang tak betul lah. Saya sebenarnya dinasihatkan supaya rambut saya biar panjang dulu kerana bukan kebiasaan pembaca berita mempunyai rambut yang betul-betul pendek ataupun membotakkan rambut kan. Diorang tengok saya ada image baru, jadi diorang kata okey, mungkin kita boleh adjust. Jadi saya akan baca tak lama lagi. Orang mungkin kata Rasa Ribai nak cover line ke sebab dah botak kepala kan. Orang boleh mempunyai pendapat mereka sendiri. Saya dari mulanya tidak digantung kerja langsung. Majikan saya kata image kita macam ini, tak apalah kita panjangkan rambut sikit dulu, boleh kita teruskan kerja. Saya pun masih buat kerja juga seperti biasa. Lepas saya potong rambut tu, saya rasa selesa memakai turban. Berharap dapat menjadi seorang muslimah yang baik, dapat mendalami Al-Quran dan Islam lagi. Daripada teguran orang, daripada doa dan sokongan orang, setiap dari kita memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang lebih baik. Terima kasih terus menyokong saya dalam kerjaya saya.
Alright, semua dah habis cerita pasal kepala-kepala ni semua. Sekarang nak cerita pasal filem ataupun video. Yang Luch. Dengan ex boyfriend. Alamak, ada lagi cerita ke? Ada. Siapa pula kali ni yang telah pun melakukan perbuatan demikian? Seorang yang sudah 2 tahun menyepi dalam industri ni sebab dia, yalah, kes ni lah kan. Nama dia Raju Ilya. Raju Ilya cerita Apedem. Apedem lah. Itu Apedem jadi Apedem. Apa-apa pun boleh. Apa-apa pun boleh. Propa sekarang. Papadem makan sedap. Dia bukan makan papadem. Dia bukan... Raja Ilya. You dulu pernah muncul dalam filem Apalam. Selepas tu 2 tahun you menyepi. Tiba-tiba you muncul kembali dalam drama Mana Hilangnya Juwita. Ini seperti comeback you lah. Cerita sikit tentang watak you dalam Mana Hilangnya Juwita. So, yang mainkan satu watak yang bernama Bella. Seorang gadis yang agak liar dan juga ganas. Pendek kata dia watak antagonis. First time Ilya buat watak antagonis dalam kerjaya lakonan. Kehilangan you selama 2 tahun tu apa yang you buat? Banyak benda. Salah satunya ia buka butik dekat Shopping Complex Summit. Ilya baru buka production sendiri. Universal Star Sedia Berhad Production. Dalam masa senyap tu you buka satu production. Mana you dapat duit tu? Saya kaya, tak tahu. Saya kaya, bapak saya kaya, mak saya kaya, keluarga saya kaya. So saya dapat duit daripada kekayaan mak bapak saya. You dikatakan menelan 20 biji pil tidur kerana tekanan. Apa puncanya you menelan pil tidur tu? Semua orang buat kesilapan. Ia juga pernah buat kesilapan dan menjadi pengajaran. Jadi tak nak orang ingat baliklah peristiwa yang lama tu. Nak lupakan, didik balik benda yang buruk kita lupakanlah. Macam mana kisah percintaan? Buat masa ni saya sudah mengenali seorang datuk. Wah, tak ada. Ilya anak solo, saya nak fokus kepada kerjaya saya. Tak ada ruang dan tak ada masa untuk nak berfikir. Kalau ada jodoh, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau boleh, dia harap biar lambatlah jodoh tu. Kita dengar pula cerita tentang you dikatakan mengandung anak kembar, lepas tu buat gugur dengan cara vacuum. Mungkin orang yang membuat cerita ini adalah orang-orang yang tak menyukai diri ya. Memang benda ni tak betul. Setakat ni tak mengandung, tak gugur, tak ada anak kembar. Vacuum suction tak ada. Memang kalau jadi artis, benda-benda macam ni kena go through. Kena menjawab soalan-soalan yang pelik-pelik, soal-soal panas macam ni. Benda ni rasanya agak sensitif. Nak jadikan gosip, banyak lagi gosip. Buatlah gosip dengan artis lain ke, dengan datuk ke, atau ia pakai kereta Ferrari ke. Apa-apa je lah. Kalau nak buat cerita pun janganlah buat sampai topik terlampau sensitif sangat. Apa yang jadi beberapa tahun yang sudah, masa tu I'm not ready to be a celebrity kot. Tak ready lagi nak go through semua benda ni sebab tak kuat lagi. Beberapa tahun ni dah fikir, dah matang, dah dapat advice daripada kawan-kawan benda semua. Kalau ada bakat tu, kenapa nak dibazirkan? I come back. Yang pelik je, yang artis baru kot. I mean like, belum jadi selebriti yang terkenal lagi, baru lagi. So, kenapa saya menjadi sasaran? Kenapa saya? Tak patut buat newcomer macam ni. You perasan tak? You perasan muka Raja Ilya tadi, muka dia macam kakak Ella, Georgie kan? Cuma beza dia ada terlalat besi kat tepi ni. Cerita pasal Ella. Tahniah kepada kakak Ella kita yang sudah pun mendirikan rumah tangga bersama suami yang tercinta pada 7 Julai yang lalu. Bila cinta berakhir pun boleh rambut-rambut. Ya, okey tak rambut tak. Oh no, Ailio. Okey. Kita ada 3 pengumuman penting kepada semua yang menonton Propaganza. Masa buat pengumuman tu. Okey. Malam ini macam biasa macam aku cakap tadi kan. Malam tadi malam tadi pun boleh. Malam ini 9 malam di Astoria. Semi-final MasterChef Celebrity ya. Dan malam esoknya pula pukul 9 malam di Astoria juga adalah final MasterChef Celebrity. Diikuti dengan jam 10 malam tu. Ya, di mana? Hilangnya Juwita. Lakonan siapa? Lakonan siapa? Era Fazira. Umi Aida. Nama lagu di mana? Saya tak tahu. Lisa Surani punya lagu pula macam mana? Tak tahu. Alright, dan kepada anda jangan lupa untuk ikuti kami di twitter.com Palang Propaganzaria ya. Atau facebook.com Palang Propaganzaria juga. Ya, dan sebarang hasutan, sebarang komen, carutan dan segala-galanya anda boleh lakukan di situ. Juga anda kalau nak kutuk masyarakat, kutuk saya ke, puji ke, boleh ikut kami di twitter.com Palang Reza Muhammad dan juga twitter.com Palang Marsha Milan. Kalau nak carut kita punya scriptwriter, Palang Eli Arifin. Betul Betul lah nama dia. Okey, kita insya-Allah akan bertemu lagi dalam minggu depan punya Propaganza dan tentu banyak pelbagai segala info gosip yang kita dengar dan kita akan kupas seperti kulit bawang. Jangan lupa saksikan fashion kita untuk minggu depan pula. Ya, Forever 21. Kita jumpa minggu depan. Propaganza. Pos. Nampak tak?
Pada 7 Julai lalu, penyanyi rock Ella selamat diijab kabulkan bersama pilihan hatinya seorang juruterbang bernama Azhar. Dia okey, dia sederhana dan dalaman dia, hati dia, perasaan dia dan cara dia mengambil berat, cara dia mengambil tahu. Kami serasi dalam perbualan seharian dan kami mempunyai niat yang sama, alhamdulillah. Setelah sekian lama kami telah mencuba beberapa kali untuk bersatu. Alhamdulillah, pertemuan pada kali ini rasanya kami cukup matang dan cukup ilmunya. Saya tak propose pada dia, saya propose pada ibunya. Dan Ella berada di depan ibunya lah pada waktu itu. I suka dia punya dalaman dan luaran. I suka everything about him. That's why I kahwin dengan dia.